Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nastahdihi wa nashkuruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العلي العظيم وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أما بعد أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى ونسأل الله أن يرزقنا حسن النية حسن الختام والموت على كامل الإيمان وارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الأصلية في هذه الليلة وفي كل الليالي وجمعنا كلنا في فردوس الأعلى مع حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. Alhamdulillah tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali sama-sama kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan bagi kita untuk sama-sama kita berkumpul dan berhimpun di tempat yang penuh keberkatan ini tuan-tuan. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberkati kita semua pada malam ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita semua dalam syurga Firdaus Al-A'la seperti mana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah pun mengutuskan Rasul-Rasulnya kepada umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah pun mengutuskan bersama-sama dengan para rasul itu mukjizat. Yang mana mukjizat tersebut merupakan dalil kebenaran ajaran yang dibawa oleh golongan para rasul tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada para rasul tersebut atba', para pengikut. Yang mana pengikut-pengikut para anbiya tersebut terdiri di kalangan para wali Allah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan karamat. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan penganugerahan karamat-karamat, perkara-perkara yang mencari adat, perkara-perkara yang luar biasa yang berlaku di tangan golongan para wali Allah, golongan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang mana karamat-karamat tersebut tuan-tuan pada hakikatnya kata para ulama ia juga merupakan satu mukjizat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia juga sebenarnya merupakan mukjizat kepada nabi yang menjadi ikutan kepada wali tersebut. Seandainya wali tersebut adalah di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka karamat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali tersebut juga merupakan mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
seandainya wali tersebut merupakan di kalangan pengikut Nabi Musa alaihi salam, maka karamat yang berlaku kepada wali tersebut merupakan mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam. Begitulah seterusnya tuan-tuan. Maka kita di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, kita meyakini bahawa karamat yang berlaku kepada golongan para wali Allah itu adalah satu perkara yang benar, dan ia juga merupakan satu mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anbiya, kepada nabi yang menjadi ikutan kepada wali tersebut. Tuan-tuan berarti Allah Subhanahu wa taala di kalangan para wali Allah yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi penganugerahan karamat kepadanya adalah Uzair. Uzair ni tuan-tuan berarti Allah Subhanahu wa taala merupakan di kalangan para wali Allah, seorang yang saleh di kalangan Bani Israel. Kisah tentang Uzair ni tuan-tuan, kisah tentang Uzair ni telah pun diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Beliau adalah seorang lelaki, seorang muslim yang saleh di kalangan Bani Israel, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala karamat yang luar biasa tuan-tuan. Di Bani Israel tuan-tuan, kalau kita lihat dalam sejarah, ia terpecah kepada beberapa golongan. Di kalangan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, muslim. Mereka beragama dengan agama Islam, mengamalkan agama Islam. Dan di kalangan mereka juga ada orang-orang yang kafir, yang telah pun melakukan pendustaan, melakukan penyelewengan terhadap agama Islam. Lalu mendakwa kepada manusia yang lain bahawa apa yang ditahrifkan, apa yang diselewengkan oleh mereka itu adalah satu kebenaran. Dan ada di kalangan mereka yang telah pun bertindak zalim terhadap para nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan Bani Israel. Terdapat di kalangan mereka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, di kalangan Bani Israel ini, yang membunuh golongan para anbiya. Sebagai contoh, mereka telah membunuh Zakaria alaihi salam dan Yahya alaihi salam. Golongan yang bertanggungjawab dahulunya pernah membunuh Zakaria alaihi salam dan Yahya alaihi salam adalah golongan Yahudi di kalangan Bani Israel, mal'un, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan berarti Allah Subhanahu wa taala, selama mana mereka membunuh Yahya alaihi salam dan Zakaria alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan kepada mereka sultan yang begitu garang, lagi kafir. Nama sultan tersebut Bukhtanasir. Nama sultan tersebut Bukhtanasir, yang mana beliau datang dari Iraq bersama-sama dengan tentera beliau, begitu ramai bilangannya, menghala ke Baitul Maqdis di Palestin. Kerana Bani Israel dahulunya tuan-tuan, mereka ramai di Palestin. Maka mereka menyerang Bani Israel yang ketika itu berada di Palestin, merobohkan rumah-rumah mereka, membunuh ramai di kalangan golongan Bani Israel yang berada di Palestin ketika itu. Dan begitu juga ada di kalangan Bani Israel, yang telah pun ditangkap oleh Bukhtanasar, dan dijadikan tawanan perang. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mereka di kalangan Bani Israel yang ditangkap oleh Bukhtanasar bersama dengan tentera-tentera beliau itu, terdapat golongan ulama di kalangan Bani Israel.
Bukhtanasar itu ketika mana mereka masuk ke ketika mana beliau bersama tentera beliau masuk ke dalam Baitul Maqdis, menyerang Bani Israel di Baitul Maqdis, maka mereka telah pun membakar kitab-kitab Taurat yang berada di Baitul Maqdis. Lalu ulama-ulama di kalangan Bani Israel yang ditangkap itu, sebelum mereka ditangkap, mereka telah pun berhasil mengorek satu lubang untuk ditanam satu naskah daripada kitab Taurat. Mereka balut kitab Taurat itu dengan kain, lalu ditanam di satu tempat yang dirahsiakan. Lalu tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, di kalangan ulama-ulama Bani Israel yang ditangkap ketika itu dan ditawan, dibawa ke Babylon ketika itu, Al-Uzair bin Syarkhiyah. Uzair bin Syarkhiyah. Setelah mana berlalu beberapa tahun ditawan di Babylon, lalu mereka dibebaskan. Maka di kalangan mereka, di kalangan ulama Bani Israel yang berjaya kembali semula ke Baitul Maqdis dengan selamat, setelah berlalunya beberapa tempoh masa yang lama, Al-Uzair bin Syarkhiyah. Tatkala beliau masuk semula ke Baitul Maqdis, tuan-tuan, beliau dapati begitu teruk kemusnahan yang berlaku di Baitul Maqdis. Dengan jasad-jasad bergelimpangan yang telah pun reput. Kemudian binaan-binaan yang telah pun roboh, yang telah pun hancur, musnah. Lalu beliau berasa begitu sedih dengan apa yang berlaku. Dan ketika itu beliau bersama-sama dengan himar beliau, bersama-sama dengan keldai. Beliau menarik keldai beliau, berjalan bersama-sama dengan keldai beliau masuk ke dalam Baitul Maqdis. Tatkala beliau masuk ke Baitul Maqdis, beliau masuk ke satu tempat, ke sebuah taman, sebuah kebun. Yang mana kebun itu, tuan-tuan nanti Allah Subhanahu wa taala tatkala dimasuki oleh Uzair, kebun itu penuh dengan buah-buahan. Lebat buah-buahnya itu. Namun tak ada seorang pun manusia yang berada di kebun tersebut. Karena kebanyakan di kalangan manusia yang berada di Baitul Maqdis itulah pun dibunuh oleh Bukhtanasar satu ketika dahulu. Maka tuan-tuan nanti Allah Subhanahu wa taala, beliau dapati pokok-pokok di situ, pohon-pohon pokok di situ lebat dengan buah-buahan, namun manusia tak ada. Maka ini menambahkan lagi, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, menambahkan lagi perasaan beliau sedih ketika itu. Lalu beliau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Subhanallahil qadir ala ihya'i hazil madinah wa ahliha ba'dama asbahu ala hadhil hal. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa untuk menghidupkan semula penduduk bagi Madinah ini, bagi kota ini, dan mengimarahkan semula bandar yang penuh dengan keberkatan ini. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengambil buah-buahan, memetik buah-buahan daripada kebun tersebut yang terdiri daripada buah inab, buah anggur dan buah tin. Lalu beliau memerah sebahagian daripada beliau petik buah-buahan tersebut dan lalu dimasukkan dalam raganya. Penuh dengan raga yang dibawa oleh Uzair ketika itu penuh dengan buah-buahan yang dipetiknya. Lalu diambil sebahagian daripada buah anggur dan diperah buah tersebut. Lalu menghasilkan jus, lalu dimasukkan ke dalam sebuah botol. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, beliau menambat keldai beliau itu di sepohon pokok yang berada berhampiran dengan beliau. Kemudian beliau bersandar di batang pokok tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan Uzair. Ketika mana beliau sedang berehat itu, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala mematikan Uzair. Allahu akbar. Namun
Tidak ada Uzair ketika itu telah pun dihijab daripada pandangan manusia dan pandangan binatang. Lalu tidak ada seorang pun manusia yang melihat Uzair dan tidak ada seekor pun binatang yang melihat Uzair ketika itu. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, setelah 70 tahun berlalu, setelah 70 tahun berlalu kematian Uzair, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan satu malaikat pergi kepada seorang raja, yang mana raja itu adalah Raja Faris, raja yang berada di Parsi. Raja tersebut namanya Lusik. Maka kata malaikat tersebut kepada Lusik, kepada pemerintah Parsi ketika itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk kamu membangunkan semula kota Baitul Maqdis, mengimarahkan semula Baitul Maqdis serta sekelilingnya itu, supaya ia menjadi kembali cantik, kembali indah. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Lusik ini, raja ini telah pun memerintahkan puluhan ribu di kalangan tentera-tenteranya untuk pergi menghala ke Baitul Maqdis, membangunkan semula Baitul Maqdis dan mengimarahkan semula Baitul Maqdis. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mereka telah pun mengimarahkan Baitul Maqdis itu selama 30 tahun. Lusik, iaitu pemerintah Parsi ketika itu, bersama-sama dengan tenteranya telah pun dari Parsi berpindah ke Baitul Maqdis, ke Palestin. Lalu mereka membangunkan Palestin itu dengan begitu cantik, mengimarahkan Palestin dengan begitu cantik sekali. Dan sehinggalah sampai satu keadaan di mana situasi di Palestin itu lebih elok dan lebih indah daripada situasi Palestin yang sebelumnya. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, berlalu 30 tahun daripada 30 tahun mereka duduk di Palestin untuk mengimarahkan Palestin. Maka 70 tahun tambah dengan 30 tahun sama dengan 100. Setelah mana sempurna 100 tahun berlalu, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan semula Uzair. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan semula Uzair bin Syarkhiyah. Setelah mana 100 tahun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Uzair diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau diwafatkan pada waktu subuh, pada waktu pagi. Dan tatkala Uzair itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu situasi atau keadaan hampir senja, hampir terbenam matahari. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada jasad Uzair adalah hatinya. Jantungnya kembali berdegup semula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan semula mata Uzair. Lalu mata Uzair itu melihat apa yang berlaku kepada jasadnya. Beliau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memasukkan semula ruhnya ke dalam jasadnya, dan bagaimana daging-dagingnya itu, kulit-kulitnya itu semakin menjadi segar semula. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, beliau melihat satu persatu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan semula, membangkitkan semula jasadnya itu. Kemudian datang kepada Uzair setelah mana beliau hidup semula. Beliau bangun berdiri dan datang kepadanya satu malaikat. Lalu malaikat tersebut bertanya kepada Uzair, "Kam labista?" Berapa lama engkau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Uzair ketika itu dia tak sedar bahawasanya dia telah pun dimatikan selama 100 tahun, dia tak sedar. Karena dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi, dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala semula ketika mana hampir senja. Lalu beliau menyangka dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sehari. Lalu dia menjawab, aku dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama sehari. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala,
Maka kata malaikat kepada Uzair, wahai Uzair, tidak sebenarnya. Kamu telah pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun. Maka kata apa ni? Kata malaikat, lihatlah kepada apa ni, buah-buahan yang telah engkau kutip itu. Yang dahulunya kau letakkan, yang kau isikan di dalam raga, penuh dengan buah-buahan. Maka Uzair pun melihat kepada buah-buahan yang dahulunya dipetik oleh beliau. Buah-buahan yang berada di dalam raga tersebut, tuan-tuan, didapati masih lagi elok, masih lagi segar. Kemudian malaikat menyuruh Uzair untuk melihat kepada jus yang diperah oleh Uzair yang berada dalam botol. Lalu beliau dapati bahawa jus tersebut masih lagi segar. Kemudian kata malaikat, lihat pula kamu kepada himar, kepada keldai yang menjadi tunggangan kamu sebelum ini. Maka dilihat yang dahulunya keldainya itu, yang dahulunya itu ditambat di sepohon pokok, didapati bahawa keldai tersebut telah pun mati. Yang tinggal tulang, tuan-tuan. Maka beliau mendengar suara dari langit, suara malaikat dari langit. Kata malaikat, ayyatuhal izam al-baliyah, tajamma'i biiznillah. Wahai tulang yang telah pun reput, berhimpunlah kamu, bergabunglah kamu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang berlaku, tuan-tuan? Tulang belulang itu bercantum semula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan daging membaluti tulang tersebut. Dan akhirnya daging itu dibalut dengan kulit, dan kulit itu ditumbuhi dengan bulu. Dan terbentuklah seekor keldai yang segar. Lalu malaikat meniupkan ruh menerusi hidung keldai tersebut. Bila dimasukkan ruh ke dalam jasad keldai itu, terus keldai itu hidup, membuka matanya, lalu berdiri dan mengeluarkan bunyinya. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Uzair ketika itu melihat satu persatu proses bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan perkara yang mati. Dilihat dengan mata kepalanya, tuan-tuan. Maka bila dilihat perkara tersebut, Uzair terus rebah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya, nikmat hidup dan nikmat di mana beliau diberikan anugerah untuk melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan perkara-perkara yang mati. Maka kata beliau, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Aku mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa ke atas segala sesuatunya. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa ke atas segala makhluk yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala berhak mematikan siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala berhak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahawa tatkala Uzair dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya 40 tahun. Beliau meninggalkan seorang isteri yang mana isteri tersebut sedang hamil, sedang mengandung. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ketika mana beliau meninggalkan istrinya itu, beliau berumur 40 tahun. Dan ketika itu berlalu 100 tahun. Beliau dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya anaknya yang ketika beliau dihidupkan semula itu, anaknya itu dah berumur 100 tahun. Lalu beliau pun pergi. Balik semula ke rumah beliau. Beliau dapati ada seorang perempuan, seorang wanita yang telah pun lanjut usianya, tua dah, bongkok dah. Dan perempuan tersebut tak mampu melihat, matanya telah pun buta. Tak mampu melihat sebab terlalu tua. Kemudian perempuan tersebut juga seorang yang tidak mampu untuk berjalan, lumpuh disebabkan terlalu tua. Kemudian
Beliau bertemu perempuan tersebut di rumahnya, yang sebenarnya perempuan itu dahulunya merupakan khadam kepada ahli keluarganya. Lalu kata Uzair kepada perempuan tersebut, "Ahadza manzilu Uzair?" Adakah ini rumah Uzair? Maka kata perempuan tersebut, "Na'am, ya, inilah rumah Uzair." Maka beliau menangis perempuan itu. Wanita tersebut menangis. Bila ditanya, "Adakah ini rumah Uzair?" Beliau menangis, beliau berkata, "Ya, inilah rumah Uzair." Kemudian kata beliau, "Laqad zahaba Uzairun mundu asharatis sinin wa nasiyahun nas." Uzair telah pun pergi puluhan tahun yang lalu, dan beliau telah pun dilupakan oleh manusia pada zaman sekarang ini. Dan aku tak pernah jumpa seorang lelaki yang ingat kepada Uzair melainkan kau. Maka kata Uzair, "Ana Uzair, akulah Uzair sebenarnya." Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, disebabkan berlalunya masa yang begitu lama kematian Uzair, sehingga perempuan ini tak kenal lagi Uzair, dah tak kenal Uzair. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kata perempuan tersebut, "Inna Uzairan rajulan salihan." Uzair ni yang aku kenal dahulu, beliau adalah seorang lelaki yang saleh, dan beliau adalah seorang yang mustajab doanya. Kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memakbulkan doanya. Tidaklah beliau apabila berdoa untuk manfaat orang yang sakit dan orang yang diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan semula penyakit yang dialami oleh orang tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat semula bala yang diturunkan kepada orang tersebut. Maka kalau benar engkau seorang lelaki yang bernama Uzair, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan semula penglihatanku, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan semula lumpuh yang dialami olehku, dan agar aku menjadi kuat semula. Maka Uzair pun ketika itu tuan-tuan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa Uzair. Lalu perempuan tadi itu kembali sehat. Matanya melihat semula, boleh berjalan dengan begitu gagah sekali. Maka kata beliau, "Asyhadu annaka Uzair." Aku bersaksi bahwasanya engkau memang betul-betul Uzair. Lalu beliau pun, perempuan tadi ini, membawa Uzair pergi bertemu dengan Bani Israel. Mereka bertemu dengan Bani Israel, dan di antara Bani Israel itu terdiri di kalangan anak-anak Uzair dan cucu cicit Uzair. Dan ketika itu anak-anak Uzair dan cucu cicitnya itu dah pun tua. Rambut mereka beruban putih melepak, begitu dengan janggut mereka. Lalu tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, di kalangan mereka itu ada yang telah pun berumur 80 tahun, dan ada di kalangan mereka yang umurnya hampir 50 tahun. Dan apabila mereka apabila perempuan tersebut bersama Uzair bertemu dengan Bani Israel, kata perempuan tersebut, dia menjerit, dia kata, "Wahai Bani Israel, bersama-sama ku Uzair, yang mana kita telah pun kehilangannya begitu lama, berpuluhan tahun. Sekarang ni Allah Subhanahu wa taala mengembalikan semula Uzair kepada kita." Maka berhimpun Bani Israel di sekeliling Uzair, yang mana Uzair ketika itu tampil di hadapan mereka dalam keadaan rupa paras seorang pemuda yang begitu gagah, yang mantap otot-ototnya, kulitnya itu cekang, segar tubuh badannya, rambutnya hitam, begitu juga dengan lihyah, jambang dan janggutnya. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, salah seorang di kalangan mereka tampil ke depan Uzair. Beliau berkata, "Dulu ibuku pernah berkata kepadaku, Uzair dia ada tai lalat di antara dua bahunya.
Dan tai lalatnya itu berbentuk hilal seumpama anak bulan. Maka kalau benar engkau Uzair, tunjukkan kepada kami bahawa tunjukkan kepada kami tai lalat yang berada di belakang. Maka Uzair pun mengangkat bajunya lalu menunjukkan kepada mereka yang ada ketika itu tai lalat yang berada di antara dua bahunya. Kemudian mereka tak puas hati, tuan-tuan. Mereka nak pastikan lagi bahawa yang berada di hadapan mereka itu benar-benar Uzair yang telah pun wafat 100 tahun yang lalu. Maka kata, tampil pula seorang lagi, kata beliau, datuk-datuk kami dahulunya pernah mencerita kepada kami bahawa Palestin ini, Baitul Maqdis ini telah pun satu ketika dahulu pernah diserang oleh Bukhtanasar, seorang pemerintah yang begitu zalim, yang begitu jahat. Dan beliau ketika mana beliau masuk ke Baitul Maqdis telah pun membakar kitab-kitab Taurat. Dan kitab Taurat tu dah tak ada dah, kata beliau. Yang hanya tinggal adalah beberapa orang yang menghafal Taurat. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, kalau benar engkau Uzair, maka bacakan kepada kami kitab Taurat. Allahu Akbar. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, umat Nabi Muhammad SAW dan umat Bani Israel ini berbeza. Umat Nabi Muhammad SAW ramai di kalangan mereka yang hafizul Quran, yang menghafaz Al-Quran. Tetapi kalau umat yang terdahulu, umat Bani Israel, terlalu sedikit di kalangan mereka yang menghafaz kitab Allah, yang menghafal kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya. Bahkan kalau ada di kalangan mereka yang menghafal kitab-kitab tersebut, mereka akan diagungkan dengan begitu hebat sekali. Maka tuan-tuan wati Allah Subhanahu wa taala, di kalangan Bani Israel yang telah pun menghafaz Taurat sebiji harfan biharfin, satu huruf demi satu huruf, adalah Uzair bin Syarkhiyah. Uzair adalah di kalangan Bani Israel yang menghafaz Taurat. Maka apabila dicabar oleh lelaki tadi ni supaya membacakan kitab Taurat kepada mereka, lalu Uzair kata, jom kita pergi ke satu tempat di mana dahulunya kitab Taurat pernah ditanam. Uzair tahu sebab Uzair hidup 100 tahun yang lalu. Lalu Uzair bawa mereka semua pergi ke satu tempat dan digali lubang tersebut, tempat tersebut, dan ternyata tuan-tuan memang ada dalam lubang tersebut satu naskah kitab Taurat yang ketiga itu dibalut kemas dengan kain. Dan apabila dibuka kitab Taurat tersebut, ternyata kertas-kertasnya itu masih lagi elok, melainkan beberapa helaian yang telah pun tumbuh kulat dan tak terzahir dia punya tulisan. Maka Uzair ketika itu, tuan-tuan hati Allah Subhanahu wa taala, memanggil semua Bani Israel yang ada, berhimpun di sekeliling beliau. Lalu Uzair berkata, silakan, ini merupakan kitab Taurat. Aku akan bacakan kitab Taurat berdasarkan apa yang ku hafal dalam hatiku. Dan pohon kalian semua menyemak apa yang akan ku baca. Lalu Uzair bin Syarkhiyah dengan penuh yakinnya beliau memperdengarkan kitab Taurat daripada awal sampai habis, tuan-tuan. Satu persatu, satu kalimah demi satu kalimah, tak tinggal walau satu huruf sekalipun. Dan beliau langsung tidak mentahrifkan, tidak menyelewengkan ayat-ayat yang terkandung dalam kitab Taurat. Subhanallahil azim. Allah Subhanahu wa taala menggunakan futuh, menggunakan pembukaan kepada Uzair. Allah Subhanahu wa taala menggunakan pembukaan kepada Uzair. Allah Taala menggunakan kekuatan hafazan yang begitu hebat kepada Uzair. Lalu apabila mereka melihat bahwasanya Uzair membaca satu persatu, memperdengarkan kepada mereka Taurat satu persatu tanpa salah sekalipun, lalu mereka berkata, kami bersaksi bahwasanya engkau yang benar-benar Uzair.
Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, innallaha yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa saja di kalangan hamba-hambanya. Lalu selama mana mereka melihat Uzair memperdengarkan Taurat kepada mereka, daripada awal sampai habis mereka mengatakan bahawasanya Uzair ibnullah, Uzair merupakan anak Allah, maka kufur mereka tuan-tuan. Allahu akbar. Tatkala Uzair selesai membaca kitab Taurat, memperdengarkan kitab Taurat kepada mereka, mereka bertepuk tangan. Lalu mereka mengatakan Uzair anak Allah, Uzair anak Allah, Uzair anak Allah. Maka dengan dakwaan mereka tersebut, mereka telah pun dihukum kufur wal iyazubillah, karena menisbahkan anak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak ada peranakan. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti ibu yang lahir daripadanya seorang anak, dan tidak seperti anak yang lahir dari seorang ibu. Allah Subhanahu wa taala bukan asal kepada sesuatu dan bukan juga cabang kepada sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk ini tuan-tuan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada mula dan tidak ada akhir. Setiap ibu yang melahirkan pasti akan mati tuan-tuan. Pasti akan ada perakhiran bagi kewujudannya. Dan setiap yang dilahirkan pula pasti akan ada permulaan bagi kewujudannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat qidam dan baqa. Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaan bagi kewujudannya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada pengakhiran bagi kewujudannya. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, walaupun golongan Bani Israel ketika itu melihat ayat, melihat tanda yang begitu terang tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan semula Uzair yang setelah 100 tahun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perkara-perkara ajaib berlaku di hadapan mereka, walaupun mereka melihat dengan mata kepala mereka tuan-tuan, hidayah itu milik Allah. Mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kufur dengan mendakwa bahwasanya Uzair itu merupakan anak Allah. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, itu sebahagian daripada kisah Uzair bin Syarkhiyah yang merupakan salah seorang di kalangan wali Allah yang hidup di kalangan Bani Israel, yang kemudiannya diangkat, diagung-agungkan oleh Bani Israel, lalu mendakwa bahawasanya Uzair itu merupakan anak Allah, sedangkan Uzair itu merupakan hamba Allah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan disebabkan kita menceritakan tentang kisah salihin, kisah golongan para wali Allah pada malam ini insya-Allah. Kata ulama, bizikril awliya tanzilur ruhama. Dengan menyebutkan nama-nama golongan para ulama, nama-nama para awliya, para salihin, itu akan menjadi sebab turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, disebabkan kisah Uzair yang kita ceritakan pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pengajian kita pada bahasan kitab Mukhtasar. Pada pertemuan yang lalu, siapa yang ada nuskah kitab Mukhtasar padanya itu boleh buka pada halaman pada bahagian yang menceritakan, yang menerangkan tentang contoh-contoh perkara-perkara murtad, contoh-contoh perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu jatuh kufur. Saya tak pasti halaman keberapa kerana nuskah yang ada pada tuan-tuan itu nuskah yang lama. Adapun nuskah yang ada pada saya ini nuskah yang baru yang telah pun dicetak dalam bentuk buku. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, lihat pada qismus salis, iaitu bahagian yang ketiga, kekufuran dari sudut ucapan, iaitu
Dalam bahagian yang ketiga ini Tuan Syekh pengarang kitab ini akan mempersembahkan bagi kita contoh-contoh, akan menyebutkan bagi kita contoh-contoh ucapan-ucapan yang boleh menyebabkan seorang itu jatuh kufur. Kata Tuan Syekh, "Au qala ana bari'un minallahi aw minal malaikati aw minan nabiyyi aw minasy syari'ati aw minal islami." Atau dia berkata, aku berlepas diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku berlepas diri daripada malaikat, nabi, syariat ataupun Islam. Maka orang yang berkata sedemikian, tuan-tuan, orang tersebut telah pun terkeluar dari Islam, waliyadzubillah. Berlepas diri daripada Allah Subhanahu wa taala bermakna aku tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman kepada para malaikat, tidak beriman kepada nabi, tak beriman kepada syariah. Apakah yang dimaksudkan dengan syariah di sini, tuan-tuan? Kata ulama, yang dimaksudkan dengan yang dikenaki dengan perkataan syariah di sini adalah ahkam. Hukum hakam yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mencakup soal ibadah dan perkara-perkara yang lain yang dibahaskan dalam fiqh. Kemudian kata lagi orang tersebut, aku berlepas diri daripada Islam. Islam yang dimaksudkan di sini adalah din, agama yang merujuk kepada akidah, soal pegangan, tuan-tuan. Maka barang siapa yang mengatakan bahawa dia berlepas diri daripada Al-Quran, berlepas diri daripada Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri daripada malaikat, nabi dan sebagainya, maka orang tersebut terkeluar dari Islam, waliyadzubillah. Kemudian tuan-tuan bagi Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara kufur yang lain, kata Tuan Syekh, au qala la a'riful hukma mustahzi'an bi hukmillah. Atau dia berkata, aku tidak mengetahui hukum ini dengan tujuan menghina hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bagi laluan sebentar untuk azan. Qala al-muallif rahimahullah, au qala la a'riful hukma mustahzi'an bi hukmillah. Atau dia berkata, aku tidak mengetahui hukum ini dengan tujuan menghina hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, seandainya seorang itu dia melakukan satu perbuatan yang bercanggah dengan hukum syarak, dia melakukan satu perbuatan yang haram di sisi syarak, lalu dijatuhkan hukuman ke atasnya, lalu dia kata, peduli apa aku dengan hukum syarak? Ataupun dia kata, aku tak kisah dengan apa yang telah pun dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hukum-hukum syarak. Maka tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berkata sedemikian, kata ulama, yastahzi'u bi hukmillah. Orang tersebut telah pun menghina hukum Allah Subhanahu wa taala, mempersendakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut terkeluar dari Islam. Kemudian kata Tuan Syekh, au qala wa qad mala'a wi'a'a wa ka'san dihaqa au afragha syaraban faqal fakana as-saraba au 'inda waznin au kailin wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun au 'inda ru'yati jam'in wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada biqasd al-istighfaf fil kulli bima'na hadhihi al-ayat. Kata beliau, atau dia berkata selepas menuangkan air sehingga penuh ke dalam gelas, wa ka'san dihaqa. Kata Tuan Syekh, seseorang itu apabila dia seketika mana dia sedang tuang air ke dalam satu gelas, beliau membaca wa ka'san dihaqa. Ayat tersebut, tuan-tuan, pada hakikatnya ia menceritakan tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada ahli syurga. Di mana nikmat-nikmat air yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi ahli syurga, yang mana air tersebut dituangkan dalam satu gelas yang diperbuat daripada emas. Lalu apabila dia menuangkan air ke dalam gelasnya itu, dia membaca wa ka'san dihaqa, seolah-olah dia nak katakan bahawasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada ahli syurga, yang dituangkan air ke dalam gelas emas tersebut tak lain hanya seperti air yang aku tuangkan dalam cawanku ini. Maka dia mempersendakan ayat suci Al-Quranul Karim. Afragha syaraban faqal fakana as-saraba. Atau ketika mana dia mengosongkan cawannya itu, cawannya penuh dengan air, kemudian dia kosongkan cawannya itu,
dia tuangkan cawan air daripada cawannya itu, lalu dia berkata fakana saraba. Dia membacakan sepotong ayat suci Al-Quranul Karim yang mana ayat tersebut pada hakikatnya tuan-tuan menceritakan tentang kedahsyatan yang berlaku ketika mana qiyamah. Fakana saraba itu menceritakan bahawasanya ketika berlakunya qiyamah tuan-tuan, gunung ganang ini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas bumi. Kita mungkin tak pernah lihat gunung ganang yang sekarang ini kelihatan kukuh tuan-tuan, berada di atas bumi sebagai pasak bumi. Tetapi pada hari kiamat nanti tuan-tuan, gunung ganang itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala seumpama awan-awan yang berarak di atas langit. Seperti mana awan itu berarak, dia bergerak di atas langit, maka begitulah gunung ganang yang berada di atas muka bumi ini ketika berlakunya kiamat akan bergerak di atas permukaan bumi, lalu hancur segala perkara yang berada berdekatan dengan gunung ganang tersebut. Lalu apabila dia tuangkan air, dia berkata fakana saraba, seolah-olah dia nak mengatakan bahawasanya kiamat itu berlaku taklah begitu dahsyat, lebih kurang macam ni je. Maka perbuatannya itu juga kata para ulama adalah satu perbuatan yang jelas menghina ayat suci Al-Quranul Karim dan mempersendakan ayat suci Al-Quranul Karim. Ataupun kata Tuan Syekh, ketika mana dia menimbang atau menyukat, dia berkata wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sepotong ayat daripada suratul Mutaffifin. Dalam surah Mutaffifin Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dalam ayat tersebut tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mafhumnya, azab yang pedih bagi mereka yang tatkala memberi barang tatkala membeli barangan daripada orang lain, dia minta agar haknya itu dipenuhi. Kalau dia membeli barang yang ditimbang, maka dia minta agar barangnya itu ditimbang dengan disempurnakan timbangannya. Kalau barangnya itu dalam bentuk yang disukat, kain seumpamanya, maka dia minta kepada peniaga itu agar menyempurnakan sukatan. Sukat betul-betul, bagi sempurna. Tetapi tatkala orang lain beli barang tersebut daripada mereka mengurangkan timbangan dan mengurangkan sukatan. Maka orang yang seperti ini tuan-tuan, yang berniaga tetapi mengurangkan sukatan, mengurangkan timbangan, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan azab yang pedih kepada mereka dalam suratul Mutaffifin. Maka tatkala orang ini sedang menyukat, menimbang barang-barang yang nak diniagakan itu, beliau berkata wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, seolah-olah beliau mempersendakan ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang mengurangkan timbangan dan sukatan dalam perniagaan mereka. Maka orang yang seperti ini tuan-tuan juga dihukum kufur oleh para ulama. Kemudian begitu juga tuan-tuan, contoh yang lain kata Tuan Syekh, atau ketika dia melihat sekumpulan orang ramai lalu dia berkata wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Ayat yang ke-47 dari suratul Kahfi. Ayat tersebut tuan-tuan, dia menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak akan menghimpunkan seluruh manusia yang hidup pada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihimpunkan kesemuanya di Barrus Syam, di dataran Syam, yaitu di mahsyar. Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dinyatakan oleh para ulama, tatkala manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur-kubur mereka, lalu mereka dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, yang mana padang mahsyar tersebut dinamakan sebagai ardun mubaddalah, bumi yang digantikan. Allah Subhanahu wa taala melakukan hentakan terhadap bumi tersebut, lalu ia menjadi padang jarak, padang terkukur. Maknanya sama saja. Tidak ada wadi, tidak ada sungai, tidak ada gunung ganang tuan-tuan.
Sama, dia akan jadi satu padang yang begitu luas. Lantainya itu berwarna putih seumpama perak. Dan ia kelihatan terik, cekang seumpama kulit yang diterik cekang. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan seluruh manusia di situ, tak terkecuali walau seorang pun, tuan-tuan. Bermula di kalangan mereka yang hidup pada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah umat mereka yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihimpunkan di mahsyar, tuan-tuan, dikelilingi oleh 7 saf malaikat. Seluruh manusia yang berhimpun di pada mahsyar itu akan dikelilingi oleh 7 saf malaikat, yang mana tidak ada seorang pun yang mampu melarikan diri daripada mahsyar, daripada perhimpunan ketika itu. Maka perhimpunan di pada mahsyar itu ia akan berlaku dalam satu tempoh yang singkat bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi mereka yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa besar, yang mati sebelum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atau mati dalam keadaan kufur, maka mereka merasakan bahawa mahsyar itu, perhimpunan daripada mahsyar itu begitu lama sekali. Maka berlaku kedahsyatan yang begitu hebat ketika di mahsyar. Lalu orang ini, tuan-tuan, tatkala dia melihat ada orang sekumpulan manusia berhimpun di atas dunia ini, lalu dia berkata, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Seolah-olah dia nak katakan bahawasanya perhimpunan di padang mahsyar nanti taklah teruk sangat macam ni je. Macam apa yang kita lihat sekarang ni, manusia berhimpun bersesak-sesak macam ni je, tak lebih pada tu. Waliyazubillah min zalik. Ini juga satu bentuk cercaan, satu bentuk penghinaan dan tindakan mempersendakan ayat suci Al-Quranul Karim. Maka orang tersebut dihukum kufur, tuan-tuan. Maka kata Tuan Syekh, wa kadza kullu mawdi'in istu'mila fihi al-Qur'anu bi dzalikal qasdi, fa in kana bi ghairi dzalikal qasdi fala yakfur, lakin qala Syekh Ahmad bin Hajar la tab'udu hurmatuhu. Dan begitu juga keadaannya menjadi kafir apabila ayat-ayat Al-Quran digunakan dengan tujuan seperti ini, iaitu dia melakukan tindakan-tindakan tertentu sambil mengucapkan ayat suci Al-Quranul Karim, tujuannya nak mempersendakan makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Sekiranya bukan dengan tujuan yang demikian itu, tuan-tuan, bukan dengan tujuan untuk menghina, maka dia tidak menjadi kafir. Akan tetapi Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami berkata, perkataan ini tidak jauh daripada haram. Yakni walaupun dia mengucapkan ayat suci Al-Quranul Karim bukan dengan tujuan untuk menghina dan mempersendakan, namun perbuatannya itu tetap dikira sebagai satu perbuatan yang haram. Tuan-tuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Orang yang membacakan ayat suci Al-Quranul Karim ketika mana dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tertentu dengan tujuan untuk menghina dan mempersendakan makna yang terkandung dalam ayat tersebut, orang tersebut terkeluar dari Islam. Kerana perbuatannya itu jelas mempersendakan dan menghina Al-Quranul Karim, dan barang siapa yang mempersendakan dan menghina Al-Quranul Karim, orang tersebut terkeluar daripada Islam. Tuan-tuan bagi Allah Subhanahu wa taala, ada 2-3 dalam lebih kurang 4-5 contoh lagi yang disebutkan oleh Tuan Syekh ni tentang ucapan-ucapan yang boleh menyebabkan seorang itu jatuh kufur. Itu insya-Allah kita akan bahaskan pada pertemuan yang akan datang. Tuan-tuan bagi Allah Subhanahu wa taala, sementara kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini, masa yang hanya tinggal daripada umur kita ini masa yang tinggal daripada umur kita ini semakin sedikit, tuan-tuan. Hari demi hari kita semakin dekat dengan kematian. Lalu kita tak punya banyak masa. Kita dah tak punya banyak masa lagi untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu hendaklah kita melipat kali gandakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita sentiasa menghadirkan diri kita ke majlis ilmu. Kerana dengan menghadirkan diri ke majlis ilmu itu akan menjagarkan iman kita, akan menambahkan motivasi kita untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, melipat kali gandakan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita datang ke masjid, jangan lupa ahli keluarga kita, tuan-tuan. Jangan lupa anak bini kita di rumah. Bawa juga mereka datang ke masjid untuk sama-sama menghadiri majlis-majlis ataupun kuliah-kuliah ilmu yang diadakan di masjid, tuan-tuan.
Tetapi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah yang kita lakukan itu, kalau ia dilakukan dengan akidah, dengan pegangan yang bercanggah dengan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amal ibadah yang dilakukan oleh orang tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berakidah dengan akidah Rasul. Akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah yang dikatakan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di antara pegangan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan cahaya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan cahaya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kegelapan di luar sana, namun Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan kegelapan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perkara-perkara yang besar seumpama gunung, namun Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan perkara-perkara yang besar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perkara-perkara yang kecil seumpama semut dan habuk, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan perkara-perkara yang kecil. Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita, tuan-tuan, jasad kita ini, yang mana kita ada bagi kita anggota-anggota yang besar dan anggota-anggota yang kecil. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sebarang anggota yang besar maupun anggota yang kecil. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di mana kita bertempat, tuan-tuan. Kita berada pada arah yang tertentu. Ada bagi kita arah kanan, kiri, depan, belakang, atas dan bawah. Namun Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita, tidak bertempat. Allah Subhanahu wa taala bukan duduk di atas arasy, bukan di langit, bukan di bumi, dan bukan berada di mana-mana. Kerana bertempat itu sifat makhluk. Kata Al-Imam Zunnun Al-Misri, seorang wali di kalangan para wali Allah, kata beliau, mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dhalik. Apa jua yang tergambar di fikiranmu, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Kaedah ini perlu dipegang, tuan-tuan, perlu dipatri, kemas dalam hati kita dan ajarkan kepada anak-anak kita, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan segala perkara yang diciptakannya. Apa jua yang tergambar di fikiran kita, Allah Subhanahu wa taala tak sama seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Allahu mawjudun bila makan. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Allah Subhanahu wa taala bukan di atas arasy, bukan di langit, bukan di bumi, dan bukan berada di mana-mana. Karena bertempat itu sifat makhluk. Ini merupakan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia diambil berdasarkan ayat yang ke-11 dari surah Asy-Syura, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun yang sepertinya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang, pada waktu dan masa yang sama, insyaallah, hari Sabtu minggu keempat pada tiap-tiap bulan, pada membahaskan satu kitab yang sangat-sangat penting, yaitu kitab Mukhtasar Sulamit Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq. Satu kitab ringkasan kepada kitab Sulamut Taufiq yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Husin bin Tahir Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum wa hasanallahu ilaikum. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keberkatan majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala murahkan rezeki kita. Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakit yang kita alami. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan kita semua dalam iman. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpunkan kita dalam syurga Firdausil A'la, seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpunkan kita pada malam ini dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita tahlil 3 kali dan selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.